Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin kita akan pelajari dalam bab tafsir, iaitu tajuk kita Al-Istiqamatu fi ta'atillah. Istiqamah dalam mentaati Allah. Istiqamah ni maksudnya kita tetap berpegang teguh pada mentaati Allah. Okey, di dalam tajuk Istiqamah fi Ta'atillah ni kita akan belajar tafsir surah Hud ayat 112 sehingga ayat 115. Okey. Dalam ayat 112 ni Allah berpesan, firman-Nya, maka tetaplah kamu Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okey, di dalam ayat 112 ni Allah berpesan supaya kita jugalah semua kepada Nabi Muhammad dan juga kita semua supaya berpegang tetap pada jalan yang benar. Dan ayat 113, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Maksudnya dalam ayat 113 ni Allah pesan jangan cenderung kepada orang yang zalim. Jangan cenderung ni maksudnya jangan kita ni menyokong ataupun bersetuju dengan perbuatan orang yang zalim, ataupun kita redha, suka je. Tak, jangan macam tu. Sebaliknya kita kena rasa tak suka kepada orang zalim. Ayat 114, dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada ketika waktu permulaan malam, maghrib dan isyak. Sesungguhnya amalan yang baik itu menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengerti Allah. Okey, dalam ayat 114 pula Allah bagi tahu supaya kita semua ni melakukan solat fardu 5 waktu, jangan tinggal. Seterusnya ayat yang terakhir 115, dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ayat 115 pula Allah berpesan supaya kita ni bersabar. Okay, sekarang ini kita masuk kepada ma'anil kalimah al-atiyah, makna kalimah yang berikut. Wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Wala tatajawazu hududallah, maksudnya seperti dengan dia, jangan melampaui had-had yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, boleh. Jangan melampaui had-had yang ditetapkan oleh Allah. Okey. Yang seterusnya wala tarkanu, jangan kamu cenderung. Sama arti dengan wala tamilu. Sama juga, jangan cenderung. Jim, fatamassakumu, maka kamu akan disentuh. Fatusibakum, maka kamu akan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wazulfan, zulfan masuk sama arti dengan kurban, iaitu hampir, dekat. Seterusnya kita masuk isyarah al-ayat syarhan maujizan, penerangan ayat kan. Yang pertama, alif amarallah rasulahu wal mu'minin. Daripada ayat 112 ni sehingga 115, penerangan dia ialah yang pertama kita dapat ambil Allah menyuruh rasulnya dan orang Islam bithabat, supaya tetap, waddawam, dan juga berterusan, alal istiqamah, atas istiqamah, tetap pendirian. Istiqamah ni tetap pada jalan yang benar. Maksudnya Allah suruh Rasul dan orang Islam supaya tetap berterusan alal istiqamah, dalam istiqamah. Istiqamah ni maksudnya berada di jalan yang benar. Seterusnya at-tahdhiru 'anis syirki billah, amaran daripada mensyirikkan Allah. Wal amru bil iqamatis salawatil mafruḍah, dan juga Allah menyuruh menunaikan sembahyang fardu 5 waktu.
Situlah kita boleh ambil daripada ayat ni. Sebenarnya kita masuk bayin sababa nuzuli tilkal ayat, nyatakan sebab turunnya ayat ni. Ayat 112 sehingga 115 ni sebab dia sababa nuzuli hadhil ayat, sebab turun ayat ni ba'da maji'a rajulin ilan nabi, selepas datangnya seorang lelaki kepada nabi, fasyaka ilan nabi, maka dia pun lelaki tu mengadu kepada nabi masalah dia. Walam yaruddan nabiyyu syai'an, nabi tidak jawab apa-apa pun, tidak balas apa-apa apa yang dia mengadu kan. Faqama ar-rajulu, maka bila lelaki tu nabi tak balas apa-apa, dia pun bangunlah lelaki tu. Fantalaqa, maka dia pun bangun, dia pun nak balik, bertolaklah untuk balik ke rumah dia. Fa'atba'ahu nabi rajulan, maka nabi ikut. Fa'atba'ahu ni mengikut nabi lelaki itu, maksudnya nabi ikut lelaki itu. Wa da'ahu, nabi pun panggil dia, mai. Wa tala alaihi hadhil ayah, nabi pun bacakan ayat ni. Macam tu boleh. Seterusnya, ma hiya nizamul amru fil istiqamah, apakah sistem suruhan, sistem ataupun peraturan suruhan supaya istiqamah, supaya tetap di jalan yang benar. Yang pertama, supaya kita ni tetap di jalan yang benar, ittiba'ul haqqi, kita mengikut perkara yang benar. Supaya kita ni istiqamah ni, pertama sekali kita kena ikut perkara yang benar. Perkara yang Allah suruh kita ikut. Boleh. Yang kedua, al-i'tidalu ala ta'atillah. Al-i'tidal ni betul. Betul mentaat ala ta'atillah, mentaati Allah. Betul ni maksudnya kita betul-betul mengikut apa yang Allah suruh, supaya kita ni dapat istiqamah berterusan. Kalau Allah suruh sembahyang, kita sembahyang. Itu maksudnya i'tidal tu, betul-betul mengikut, taat apa Allah suruh. Kalau Allah suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat, macam tu. Yang ketiga, jin, si punya peraturan istiqamah ni, supaya istiqamah jin, ayakuna dawaman ta'atullah, hendaklah sentiasa, dawaman ni sentiasa ta'atullah, mentaati Allah. Sama ada dalam keadaan kita gembira ke, sedih ke, miskin ke, kaya ke, senang ke, susah ke, kena sentiasa mentaati Allah. Itulah cara nak istiqamah. Yang ketiga, dal al-istiqamah tu fi ittiba'is sunnah, berterusan mengikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi dari daripada pagi sampai ke petang, kita ikut macam mana Nabi buat dalam hidup Nabi. Seterusnya, ma mafhum qaulihi fastaqim kama umirta, apakah maksud daripada firman Allah fastaqim kama umirta, hendaklah kamu berada di jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana kamu disuruh. Fastaqim, hendaklah kamu berada di jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana kamu disuruh. Maksudnya apa? Al-mudawamah, sentiasa, ala ta'atillah, mentaati Allah, imma amarallah wa ma nahallah, sama ada suruhan Allah ataupun larangan Allah. Itulah maksud hendaklah kamu berada di jalan benar sebagaimana yang disuruhkan. Maksudnya sentiasa mentaati Allah, sama ada suruhan ataupun larangan. Dan seterusnya, ma mafhum qawlihi wala tarkanu ilal ladina zalamu, apakah maksud firman Allah wala tarkanu ilal ladina zalamu, janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Apa maksud jangan cenderung kepada zalim? Maksudnya an-nahyu anir rukuni, larangan Allah supaya jangan cenderung hati ilal ladina zalamu, kepada orang yang zalim. Jangan hati kita ni cenderung, maksudnya hati kita ni suka kepada orang buat zalim. Bil mili, dengan cenderung, wal mahabbati, mahabbah ni kita sayang kepada dia. Maksudnya bukan kita suruh benci. Maksudnya apabila dia buat sesuatu kebaikan tu, kita macam okey je, macam tu. Sepatutnya kita tidak boleh rasa macam tu, kita kena tegur dia. Maksudnya sayang ni, dia buat benda baik, benda jahat pun kita sayang kat dia. Sepatutnya kita kena rasa tak boleh buat macam ni. Boleh tak? Warida, dan kita redha, kita setuju dengan dia. Dia buat benda baik, benda jahat pun, dia buat benda jahat, kita pun tak apalah, itu urusan dia, bukan urusan aku. Tak boleh macam tu. Tu jangan cenderung. Maksudnya hati kita ni jangan rasa suka dia buat benda jahat, jangan kita setuju, tak. Sebaliknya kita kena rasa tak suka kalau orang buat benda yang jahat.
Limada amarullah bil istiqamah. Kenapa Allah suruh kita ni supaya istiqamah, supaya terus berada jalan yang benar. Tahqiqan li'ubudiyah, untuk mengukuhkan pengabdian kita ni kepada Allah, supaya kita ni tetap menyembah Allah. Tetap kita ni mengesakan Allah. Wa biha yahsulu lil mar'i al falah. Dan istiqamah ni, wa biha, dan dengan istiqamah ni menyebabkan seseorang itu, lil mar'i, seseorang itu al-falah, mendapat kejayaan. Istiqamah ni seorang itu akan berjaya lah di dunia dan akhirat. Seterusnya kita tengok hati salah satu mimma yu'khadhu minal ayat. Datangkan 3 pengajaran daripada ayat 12 hingga 15 tu. Jadi kita boleh ambil 3 pengajaran kat sini. Yang pertama, wujubu al-mudawamati fi ta'atillah. Wajib sentiasa mentaati Allah. Sentiasa mentaati Allah. Bila-bila masa, ketika siang ke, malam ke, pagi ke, petang ke, susah ke, senang, sentiasa ingat Allah. Yang kedua, an-nahyu 'anit tughyan. Larangan jangan melampau. Jangan melampaui batas. Sebab dalam Islam ni dia ada had-had dia kan. Jangan kita melampaui batas. Yang ketiga, pengajaran dia al-hurmatu al-ghuluwi fid din. Keharaman melampaui agama. Jangan melampaui agama. Boleh? Jadi daripada pelajaran kita hari ni, banyak benda kita boleh pelajari. Yang pertama, hendaklah kita ni tetap pada jalan yang benar. Yang kedua, Allah suruh jangan kita tinggalkan solat fardu 5 waktu. Yang ketiga, jangan kita cenderung hati. Maksudnya kita suka ataupun setuju dengan orang yang melakukan kejahatan. Dan yang keempat, hendaklah kita bersabar di atas ujian Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.